Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan konsep empirism. Sebelum pergi lanjut, inginkan saya menzahirkan penghargaan kami kepada Ustazah Siti Aisyah binti Muhammad, iaitu pensyarah subjek falsafah dan isu semasa CTU 552, serta ahli kumpulan kami Norhana binti Muhammad Omar dan Diana Rogerat. Terdapat 3 objektif kajian yang akan kami bentang, iaitu yang pertama, mengetahui apa itu empirism. Kami akan membentangkan dengan lebih mendalam maksud empirism, dan seterusnya. Yang kedua, mengkaji dan mengenal pasti tokoh-tokoh empirism. Ahli kumpulan kami akan membentangkan dengan lebih mendalam tokoh-tokoh yang terlibat dengan falsafah empirism. Dan akhir sekali, yaitu objektif kajian yang ketiga, pengaruh empirism terhadap masyarakat. Apa itu empirism? Empirism adalah suatu aliran falsafah di mana pengalaman dalam kehidupan ini dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Perkataan empirism ini berasal daripada perkataan Yunani, yaitu empirikos, yang bermaksud pengalaman. Berdasarkan falsafah ini, manusia akan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, di mana pengalaman ini bersumberkan panca indera manusia sahaja. Empirism menolak kewujudan innate idea dan berpendapat bahawa manusia dilahirkan secara suci dan benda manusia adalah seperti selai kertas putih yang tidak langsung terlukis oleh sebarang unsur, tetapi akan menerima corak yang mewarnainya. Empirisme ini menolak pandangan falsafah Platonisme, idealisme, dan rasionalisme yang berpendapat bahawa akal manusia mempunyai konsep atau gambaran terhadap sesuatu objek atau mempunyai pengetahuan sebelum proses tanggapan di dalam alam dunia dan alam fizikal. Disebabkan kita hanya boleh berfikir melalui idea dan kesemua idea itu datang daripada pengalaman, maka terbuktilah bahawa tiada sebarang pengetahuan boleh wujud sebelum adanya pengalaman. Objektif yang kedua adalah mengaji dan mengenal pasti tokoh-tokoh empirisme. Tokoh yang pertama adalah Aristotle, setahun 348 sebelum Masihi sampailah 322 sebelum Masihi. Filosofi beliau adalah Aristotle adalah seorang ahli falsafah dan saintis terhebat yang pernah dilihat oleh dunia. Beliau dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagirus, sebuah pelaburan Yunani di pantai Thrace. Beliau juga mempunyai pendidikan pada usia 17 tahun di Akademi Plato di Athens selama 20 tahun sebagai murid, kemudian sebagai guru. Jika anda perlu tahu bahawa fakta dan karya teori Aristotle berpendapat bahawa melihat realiti mutlak dalam objektif fizikal boleh diketahui melalui pengalaman 5 daerah, bahawa setiap masalah mempunyai penjelasan yang objektif. Aristotle adalah saintifik yang menulis bahawa Palbo is my friend, but truth is much more. Di sini, Aristotle membincangkan pelbagai cara di mana penglihatan dan daerah membawai kebenaran. Dan di mana manusia boleh mencapai pemahaman dan realiti melalui daerah. Sebagai contoh, dia mengariskan 5 cara di mana jiwa memiliki kebenaran melalui pengesahan dan penafian. Okey, 5 karya tersebut adalah, ini adalah seni atau craft. Poin kedua, ini adalah seni atau craft.
pengetahuan saintifik, kebijaksanaan praktikal, kebijaksanaan falsafah dan juga intelek. Poin yang ketiga adalah Aristoteles telah mengesah bahawa tidak semua muncul adalah benar. Tidak semua muncul adalah benar, dan dia juga membezakan antara penampilan dan sensasi. Di sini mengatakan bahawa daerah mempunyai objektif sendiri, seperti contoh warna dan kes penglihatan, dan pemahaman kita tentang ini iaitu adalah benar atau sekurang-kurangnya mengakui tahap kepastuan yang pernah rendah. Bermakna, apabila kita membuat pertimbangan tentang ini, kita boleh menjatuhkan ke dalam kesilapan. Di mana tidak siapa yang boleh belajar apa-apa sama sekali tanpa ketiadaan daerah, walaupun kita tidak secara aktif memahami pemikiran, kita tetap bergantung pada imej daerah tersebut. Oleh katanya, Aristoteles boleh diklasifikasi sebagai empiris kerana bahawa dia menolak dakwaan bahawa kita mempunyai idea atau prinsip penaklukan semula jadi. Dia adalah ahli empirisi justification yang serendah, yang bahawa dia percaya teori saintifik bertanggungjawab terhadap apa yang boleh diperhatikan. Tokoh kedua adalah John Locke. Daripada tahun 1632 sampai 1704, filosofi beliau dilahir pada 29 Ogos 1632 di Wilton Somerset, England. Beliau diturut dikenal sebagai pengasas empirisme dan seorang ahli falsafah Inggeris. Locke kemudian dibesarkan di Westernford, berhampiran Bristol. Locke berusia 10 tahun pada permulaan Perang Saudara Inggeris antara monarki Charles I dan pasukan parlimen di bawah kepimpinan akhirnya Oliver Cromwell. Fakta karya teori beliau adalah beliau sering diklasifikasikan sebagai empiris kerana dia percaya bahawa pengetahuan diasaskan dalam pemerhatian dan pengalaman empirikal. Locke berpendapat bahawa fikiran dan rasio seorang itu masih belum berfungsi sebagainya belum melalui sebuah pengalaman. Yang dia mengatakan bahawa all ideas come from sensation or reflection. Beliau adalah empirisme dalam psikologi. Locke melancarkan pertahanan empirisme psikologi yang sangat kuat, menganggapkan empirisme psikologi sebagai mempunyai jangkaan yang sangat luas akibat empirismologi. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau termasuklah buku yang bertajuk Easy Concerning Human Understanding. Matlamat Locke adalah untuk membangun pemahaman manusia. Locke mengeluarkan pelbagai prinsip yang mewajarkan makna adalah idea, quality, sensation dan reflect. Sekiranya terdapat kesedaran yang mencukup tentang apa yang Locke ingin menggambarkan, terdapat lebih banyak lagi kepelbagaian konsep yang dihasilkan daripada empirisme. Dia mempunyai kajian sains yang kaitan falsafah, mempunyai kesan yang terbesar terhadap pengembangan teori idea, sengaja dan cara idea tertentu mengaitkan fikiran dengan jirim. Dengan kata lain, beliau bermaksud persefahaman kedua-dua minda manusia dan sejauh mana pengetahuan manusia. Dengan itu, Locke melancarkan terlebih dahulu menyiasat tentang asal-asal idea itu, bahawa yang mana seorang memerhati dan cara dia memahami
datang untuk melengkapkan dengan mereka dan kemudian untuk menunjukkan pengetahuan apa yang dimiliki oleh pemahaman melalui idea tersebut dan kepastian bukti dan luasannya. Dalam erti kata lain, beliau terlebih dahulu meluaskan idea sesuatu dalam eksperimen. Idea seperti asal-usul kepercayaan kita, konsep, idea-idea projek psikologi, dan kemudian gunakan konsep itu untuk menerangkan perkara-perkara yang kita boleh dan tidak boleh tahu. Itulah idea dan eksperimen psikologi beliau. Seterusnya adalah David Hume. David Hume merupakan tokoh empirisme yang terkenal pada sekitar 1711 hingga 1716. David Hume ialah seorang ahli falsafah pencerahan Skotland, ahli sejarah, ahli ekonomik, pustakawan dan penulis esei yang terkenal hari ini kerana sistem empirisme, falsafah, skeptisisme dan naturalisme. Beliau karya fakta dan ciri beliau adalah beliau telah menghasilkan dua karya utama iaitu An Inquiry Concerning Human Understanding diterbit pada 1748 dan juga An Inquiry into Principles of Moral diterbit pada 1751. David Hume menganggapkan bahawa pengetahuan kita tentang dunia adalah berdasarkan tangkapan daerah. Hal fakta sedemikian adalah berdasarkan pengalaman, iaitu force theory, dan kebenaran adalah sintetik. Erti mana lain, melalui pengalaman, manusia dapat mengenai tahu, kesan dan mengoleh idea mereka yang boleh dinafikan tanpa pencagahan. Hubungan idea sebagai contoh, segitiga mempunyai tiga sisi. Dalam karya yang pertama adalah An Inquiry Concerning Human Understanding adalah percubaan untuk mengaktifkan prinsip-prinsip pengetahuan manusia. Di sini Hume ingin mengatakan bahawa dan mempersoalkan bahawa penting dalam bentuk logik tentang sifat pengakuan berkenaan dengan perkara fakta dan pengalaman, dan yang menjawab dengan menggunakan prinsip persatuan. Asas aposis Hume ialah klasifikasi kepada dua kali ganda objektif kesedaran. Pertama sekali, semua objek sedemikian ada kesan, data, sensasi atau kesedaran dalam atau idea yang diperoleh daripada data sedemikian dengan menggabungkan, menukar, menambah atau mengecilkan. Maksudnya, dari kata lain, mindah seseorang manusia mencipta sebarang idea tetapi memperolehnya daripada tangkapan. Jika seorang manusia melihat sesuatu dan mentangkap sesuatu imej, dia akan mengerakkan orientasi di minda yang mengeluarkan idea. Itu teori Hume. Yang kedua adalah buku kedua beliau adalah Inquiry into the Principles of Moral. Ini adalah buku oleh ahli falsafah David Hume yang berpendapatan lain bahawa asas moral terletak pada skeptisisme, bukan alasan. Menurut Hume, dia berfikiran manusia terbahagi kepada tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah kesamaan, prinsip kedekatan dan prinsip sebab akibat. Prinsip yang pertama adalah berkaitan persamaan di antara nyata dan realiti dengan gambar dan fikiran. Contohnya, gambaran sebuah rumah. Itu adalah gambaran sebuah rumah. Realiti adalah rumah yang telah ada, adalah sedia ada yang kita boleh pegang. Prinsip kedua ialah berkaitan perkara yang sudah menjadi
kebiasaan. Sebagai contoh, jika kita bayangkan sebuah komputer, tentu komputer tersebut mempunyai desktop, skrin, keyboard dan sebagaimana kerana kita sudah mempunyai pengalaman melihat rupa bentuk komputer. Fungsi elektrikal berkaitan sebab dan akibat yang saling berkait rapat kerana kesan yang terhasil disebabkan oleh pengalaman pencanderaan harus dipandang dengan idea yang sesuai berdasarkan pengalaman itu. Contoh, bila kita dah mempunyai pengalaman sebelum ini mengatasi masalah-masalah seperti documentation yang sepatut kita hantar kepada kita punya bos, kita tahu yang masa yang akan datang kalau berlaku lagi, kita dah ada reflection terhadap pengalaman tersebut. Itulah melalui karya buku kedua beliau. Itu saja daripada saya. Tokoh yang berikutnya ialah Francis Bacon. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, negarawan, saintis, peguam dan penulis berbangsa Inggeris yang lahir pada 22 Januari 1561 di York House, London. Beliau merupakan anak kepada Sir Nicholas Bacon, pengawal Ratu Elizabeth I, dan beliau menganut agama Ortodoks, pendukung doktrin kebenaran ganda. Pada usia 12 tahun, beliau belajar di Trinity College, Cambridge University dan mempelajari pemikiran Plato dan Aristotle. Dan pada usia 23 tahun, beliau menjadi anggota parlimen. Pada tahun 1618, James I mengangkatnya menjadi Lord Chancellor dan kemudian menjadi Viscount St. Albans. Antara karya yang terkenal daripada beliau adalah The Advancement of Learning, New Atlantis, and Novum Organum. Beliau mula-mula mengembangkan idea bahawa sains boleh berkembang melalui pemerhatian dan melalui eksperimen. Beliau juga telah mencipta kaedah di mana saintis menyediakan eksperimen untuk memanipulasikan alam semula jadi dan juga membuktikan hipotesis mereka salah. Tokoh yang terakhir iaitu Thomas Hobbes, antara tokoh-tokoh empirism. Beliau dilahirkan pada April 1588, beberapa bulan sebelum armada Spanyol Philip II dari Spanyol berlayar ke Selat Inggris. Hobbes sendiri hidup sehingga umur 91 tahun dan beliau meninggal pada tahun 1679. Beliau melanjutkan pelajarannya di Oxford di antara tahun 1602 atau 1603 dan beliau amat meminati karya-karya klasik. Beliau telah menerjemahkan beberapa karya yaitu Thucydides, puisi Iliad, dan Odyssey, hasil karya penyair tersohor Yunani. Thomas Hobbes menggabungkan empirisme yang melampau tentang konsep yang melihatnya sebagai hasil kesan materialisme pada daya tubuh dengan rasionalisme yang melampau tentang pengetahuan. Dalam Leviathan 1651, dia menulis, tidak ada konsep atau pikiran manusia yang tidak pada mulanya, sepenuhnya atau sebahagian telah diperanakan pada organ diri. Selebihnya berasal daripada asal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazwan Abidi Samsudin. Hari ini saya akan membentangkan pengaruh empirisme dalam masyarakat. Dua konsep utama empirisme adalah ilmu datangnya daripada diri serta pengetahuan. Pegangan ini memberikan pengaruh dalam masyarakat, individu, negara serta agama, sama ada ia memberikan manfaat atau sebaliknya. Empirisme di dalam sejarah itu sendiri adalah bukan cerita dongeng ataupun mitos yang dicipta, kerana sejarah itu sendiri mempunyai sumber serta observasi yang teliti terhadap suatu kejadian serta peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Sejarah pembentukan serta perkembangan Malaysia itu dapat dilihat ianya bermula daripada penerokaan, kedatangan pedagang serta orang luar, dan tidak dilupakan juga adalah sejarah peperangan sebelum kita mendapatkan kemerdekaan pada hari ini.
Semua ini melalui proses pemerhatian serta penulisan tokoh-tokoh sejarah terdahulu. Dengan ini, kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengetahui, mendalami serta menghargai keharmonian serta kemakmuran pada hari ini. Anemia serta revolusi teknologi pada hari ini sikit sebanyak diadaptasi daripada pengaruh empirisme. Ianya berhasilan daripada penelitian suatu fenomena ataupun objek yang diteliti secara detail dengan mengumpulkan fakta serta berupaya untuk mengembangkan konsep tersebut. Sebagai contoh matahari. Kewujudan matahari dapat disahihkan melalui panca indera sama ada panca indera penglihatan maupun panca indera diri rasa. Pada hari ini kita dapat membezakan kitaran siang dan malam di mana ini melalui proses terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Di mana dapat dilihat pada hari ini beberapa teknologi diadaptasi daripada konsep haba tersebut. Di antaranya adalah sistem solar, mesin pengering baju serta ketuhar. Di samping itu, tak dapat diketepikan terdapat beberapa kesan-kesan negatif di dalam masyarakat. Ketasupan pemikiran pemegang fahaman ini yang hanya berpegang kepada kepercayaan panca indera dan naluri semata-mata. Golongan ini menolak ajaran serta fahaman Islam seterusnya yang membawa kepada perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Di antara amalan yang masih berterusan di dalam masyarakat kita pada hari ini adalah kepercayaan kepada bomoh, di mana mereka mempercayai terdapat makhluk-makhluk gaib lain yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan sesuatu penyakit dan permasalahan. Tersebut adalah berdosa besar dan ia bukan hanyalah merosakkan akidah, malah meruntuhkan institusi kekeluargaan serta masyarakat. Di antara kesan negatif lain adalah perbezaan pendapat serta kepolehan maklumat daripada sesuatu keadaan. Sebagai contoh, penaksiran haba terhadap satu individu dan individu lain adalah berbeza bergantung kepada saiz tubuh badan, kawasan persekitaran serta keadaan kesihatan seseorang itu. Di antara kesan negatif lain adalah perbezaan pendapat serta kepolehan maklumat daripada sesuatu keadaan. Sebagai contoh, penaksiran haba terhadap satu individu dan individu lain adalah berbeza bergantung kepada saiz tubuh badan, kawasan persekitaran serta keadaan kesihatan seseorang itu. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa empirisme merupakan salah satu aliran falsafah yang berpegang kepada pengetahuan hanya dapat diperolehi melalui pengalaman dan juga diri rasa. Ini menolak pandangan daripada falsafah idealisme, rasionalisme dan platonisme berpendapat bahawa akal manusia mempunyai gambaran ataupun pengetahuan sebelum proses sebuah pengalaman. Falsafah empirisme ini juga memberi kesan kepada masyarakat pada masa kini. Dengan mengkaji penelitian konsep empirisme, seseorang dapat memahami konsep dan pemikiran yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan, memahami asas dan dasar pemikiran, mendidik akal dan minda untuk berfikir dengan lebih sistematik. Ketasupan dalam pemikiran empirisme memberikan kesan negatif berbanding positif terhadap ekonomi, sosial dan politik. Negara akan mengalami kemunduran berbanding dengan negara-negara maju yang lain.